Assalamualaikum guys, bersama aku lagi Faizanal. So, sebelum ni aku ada kongsikan video mengenai gadget ataupun barang yang menarik sempena sale 11.11 dan juga barang menarik bawah RM50, bawah RM100. Tapi, untuk video kali ni aku nak kongsikan pula barang ataupun gadget menarik sempena sale 12.12 dan ada juga barang yang memang dah dijual dengan harga yang lebih murah sedikit berbanding dengan harga yang dijual awal-awal dulu. Dan aku rasa macam bila aku tengok balik barang yang aku dah beli tu macam uish, murah gila kot sekarang ni kan. Barang pertama adalah headphone Sony WH-1000 SM4. So masa awal diperkenalkan di pasaran Malaysia hari tu, dia dijual dengan harga RM1,599. So agak mahal jugalah, tapi normal lah SM4 kan. So sebelum ni SM3 lebih kurang je harga dia sebenarnya. Tapi sekarang ni after a few months aku tengok harga dia dah drop. So daripada RM1,599 dia turun kepada RM1,299. So dapatlah jimat RM300 kalau korang beli sekarang ni. Apakah kelebihan Sony WH-1000 SM4 ni? So yang pertama, memang ramai gila yang guna headphone ni, macam Unbox Therapy, MKBHD dan ramai lagi lah yang memang puji headphone daripada Sony ni. Antara kelebihan dia seperti dia ada noise cancelling. So noise cancelling ni dia akan melenyapkan bunyi surrounding dan kita akan fokus dekat music tu sendiri. Dan dia antara yang terbaik di antara headphone lain dari segi dia punya fungsi noise cancelling. So itulah antara kelebihan yang paling utama yang ada pada Sony WH-1000 SM4 ni. Selain itu juga dia ada ambient sound untuk kita dengar surrounding noise supaya kita still boleh dengar music dalam masa yang sama, kita boleh dengar apa yang berlaku dekat luar sana. Dan juga dia menyokong high res audio untuk korang dapatkan quality sound yang memang sedap gila kalau korang dengar satu lagu ataupun video. Dan juga dia ada adaptive sound control supaya korang boleh adapt dengan situasi korang. Contoh macam aku duduk sekarang ni, dia akan kesan aku duduk dan dia akan sesuaikan dengan situasi aku duduk. Dan bila aku berjalan ataupun aku berdiri, dia akan tukar mood sound tu supaya disesuaikan dengan masa aku berjalan ataupun masa aku berdiri lah. Selain tu juga headphone ni dia boleh multi connection. Korang boleh connect dengan dua device rentak, iPhone dengan Android boleh. Dan bateri untuk headphone ni boleh bertahan sehingga 30 jam. So kalau korang gunakan sehari dalam 2-3 jam memang boleh bertahan lama gila lah, almost 1 month. So aku rasa memang sangat berpatutan dengan apa yang ditawarkan dengan iPhone ni. Barang seterusnya pula adalah Amazfit T-Rex, yang bagi aku banyak juga kelebihan dia yang buatkan aku suka dengan Amazfit T-Rex ni. Antaranya adalah dia menggunakan skrin jenis AMOLED display bersaiz 1.3 inci. So dari segi warna dia tu memang sangat sedap mata memandang. Dari segi rekaan jam ni dia memang nampak seakan-akan G terkejut lah kan. Dia punya rekaan yang nampak tough gila sebab dia ada 12 military grade dan juga dia ada water resistance hingga 50 meter. So dari segi ketahanan dan lasak tu memang bagi aku sendiri, aku suka dengan Amazfit T-Rex ni sebab aku dah gunakan jam ni sendiri sebelum ni. Untuk ketahanan bateri dia pula mampu bertahan sehingga 20 hari untuk penggunaan biasa, manakala untuk penggunaan GPS mampu bertahan sehingga 20 jam. So bagi aku untuk ketahanan bateri tu memang sangat-sangat memuaskan untuk sebuah jam macam Amazfit T-Rex ni kan. Sebab aku rasa kebanyakan jam sekarang ni mampu bertahan sehingga 15 hari, 10 hari. Itu pun aku rasa dah cukup lama. Tapi 20 hari memang sangat-sangat lama lah. Dan fungsi paling utama untuk jam ni, dia ada 14 jenis sport mode untuk korang nak monitor aktiviti korang, seperti ada hiking, ada running, ada cycling, ada walking dan pelbagai lagi lah aktiviti yang korang boleh monitor melalui jam Amazfit T-Rex ni. So selain tu juga untuk kesihatan dia ada heart rate monitor. So korang boleh monitor korang punya tahap jantung korang lah. Dan seperti biasa Amazfit T-Rex ni juga boleh connect dengan aplikasi yang ada pada smartphone korang. Jam ni juga ada fungsi call reminder. So kalau ada orang call dekat smartphone korang, dia akan remind dekat jam ni lah. Untuk harga dia sekarang ni, kalau nak bandingkan dengan harga dia awal dulu dalam RM549, tapi sekarang ni korang boleh dapatkan dengan harga RM369 dekat Shopee. So aku rasa memang boleh jimat banyak lah kalau korang beli sekarang ni dengan tawaran harga macam tu kan. So 100 lebih lah korang boleh jimat dengan pembelian Amazfit T-Rex ni. Tapi dia ikut warna jugalah. Dia ada warna hijau, ada warna putih, ada warna hitam, dan aku rasa paling menarik sekali warna hitam tu lah. Barang seterusnya pula adalah iPad Pro 2020. So sekarang ni pun aku tengah pakai iPad Pro 2020, tapi yang ini adalah 11 inci punya. Aku tak beli yang 12.9 inci sebab aku rasa macam terlalu besar untuk aku. So that's why aku beli yang 11 inci. Dan juga sebelum ni aku pernah buat video mengenai ulasan iPad Pro ni. Korang boleh tengok video aku sebelum ni. The reason kenapa aku suggest untuk beli iPad Pro untuk korang ialah sekarang ni pun macam ramai work from home lah apa semua. So that's why aku rasa macam iPad Pro ni one of the best tablet yang maybe korang boleh consider untuk nak beli lah. So antara kelebihan dia seperti dia ada dual kamera 10 megapiksel dan juga 12 megapiksel dengan satu penambahan LiDAR sensor pada bahagian belakang ni. So iPad Pro ni memang bagi aku sangat convenient untuk aku buat kerja aku sendiri, macam aku tulis artikel ke, aku nak update media sosial ke, dan pelbagai lagi lah kerja yang memerlukan iPad
instead of aku gunakan MacBook aku untuk bawa ke mana saja kat luar lah. So biasanya sebelum ni aku pakai MacBook untuk aku nak buat kerja kat luar, tapi sekarang ni aku dah pakai iPad Pro. Selain daripada dia punya penggunaan chipset A12Z Bionic, bagi aku performance dia memang aku tak ada cakap apalah, memang sangat-sangat padu lah. Tapi yang aku paling suka sekali dengan iPad Pro ni adalah dia punya screen IPS LCD yang ada ProMotion 120Hz. So dia punya refresh rate tu tinggi. Kalau gaming tu memang best gila menggunakan iPad Pro ni, dan juga kalau buat kerja menggunakan Apple Pencil ke ataupun Touch memang sangat-sangat smooth lah untuk aku buat kerja menggunakan iPad Pro ni. So itulah antara yang aku suka dengan iPad Pro. So harga dia awal-awal dulu dalam RM3,499 untuk yang 128GB. So dia starting dia memang 128GB, tak macam yang sebelum ni starting dia 64GB kan. So untuk harga yang aku boleh dapat kat Shopee sekarang ni, aku tengok dalam RM3,388. So dalam 100 something macam tu lah boleh jimat untuk nak beli iPad Pro sekarang ni. Lagi-lagi yang versi cellular ataupun yang 256GB aku nampak macam murah gila kot kalau nak beli sekarang ni, kalau nak bandingkan dengan harga jualan dia yang dulu-dulu kan, ataupun yang sekarang ni aku rasa still ada yang jual dengan harga retail. Tapi kalau korang nak beli dengan lebih penjimatan, aku recommend untuk korang beli kat Shopee dengan harga yang lebih murah lah berbanding dengan harga retail dia sekarang ni. Bila aku tengok feedback daripada pembeli sendiri, memang majority bagi feedback yang positif untuk iPad Pro yang dia beli tu. Sebab sekarang ni pun aku rasa tak ada masalah pun untuk korang nak beli iPad Pro walaupun import, sebab still boleh claim warranty dekat Malaysia. Sebab untuk iPad sekarang ni memang tak ada mesh set langsung, daripada dulu memang tak ada mesh set. Memang iPad menggunakan ZP set kot model dia lah. So itulah antara yang menarik dengan iPad Pro, dan korang boleh beli dengan harga yang lebih jimat berbanding dengan harga retail lah. Barang seterusnya adalah GoPro Hero 9 Black. So GoPro Hero 9 Black ni banyak juga kelebihan ni kalau kita nak bandingkan dengan versi yang sebelum ni, Hero 8. Antara yang menarik dengan GoPro Hero 9 Black ni, dia ada skrin depan. So korang tak perlukan tambahan skrin untuk korang nak tengok selfie ke ataupun record video korang tengah vlog apa semua, sebab dia dah memang siap ada dengan skrin depan yang bersaiz 1.4 inci. So kalau korang nak gunakan GoPro Hero 9 Black ni untuk vlogging ke, untuk nak selfie ke, memang bagi aku sangat-sangat bantu dengan skrin depan itu. Rekaan dengan dia punya kualiti binaan tak ada banyak beza sangat lah. Dia lebih kurang je macam Hero 8, cuma dia punya saiz tu lebih besar dan dia punya berat tu lebih berat sedikit lah berbanding dengan Hero 8, sebab dia punya bateri pun dah lagi besar berbanding dengan Hero 8. Sebab dia punya bateri pun 30% lebih bagus lah berbanding dengan Hero 8. Untuk sensor kamera dia menggunakan 23.6MP. So dari segi warna, untuk ambil gambar, untuk video, bagi aku dah cukup bagus lah bila aku dah gunakan Hero 9 Black ni sendiri. Dari segi kelebihan dia lain lagi, seperti dia boleh rakam video 5K, 24 ataupun 30fps. Dia ada fungsi Hypersmooth 3.0 untuk lebih stable video tu. Kalau korang pernah gunakan ataupun korang pernah tengok video ataupun footage daripada Hero 8, korang boleh nampak yang Hypersmooth 2.0 tu dah bagus. Tapi untuk yang Hero 9 Black ni, Hypersmooth 3.0 memang lagi bagus lah berbanding dengan yang sebelum ni kan. So untuk korang nak ambil video vlogging ke, untuk korang nak ambil video masa naik basikal ke, masa running ke, masa motocross ke, memang sangat-sangat bagus lah untuk Hero 9 Black ni. Dan juga dia ada time warp 3.0 untuk macam time lapse sedikit lah. Bagi aku sendiri, bila aku dah gunakan Hero 9 Black ni untuk nak vlogging dekat aku punya second channel tu, korang boleh tengok video aku, memang aku rasa dah cukup puas hati dari segi dia punya footage video, dari segi dia punya mikrofon. Sebab aku tak perlukan lah mikrofon eksternal ataupun lampu ke apa semua, sebab bagi aku dia punya video, dia punya kamera dah cukup bagus untuk aku. So aku rasa just gunakan Hero 9 Black tu saja dah cukup bagus untuk vlogging lah. So untuk korang yang nak start vlogging ke, nak ambil footage yang rare ke, ataupun yang basikal ke, motor apa semua, memang aku boleh recommend lah GoPro Hero 9 Black. Harga Hero 9 Black masa awal dulu dalam RM2,100, tapi sekarang ni korang boleh dapatkan dengan harga RM1,979. So bagi aku untuk harga sekarang ni memang sangat berbaloi untuk korang nak beli, untuk korang nak buat vlogging ataupun sebagainya lah. Barang seterusnya yang aku boleh recommend untuk korang nak beli dekat Shopee sekarang ni sempena sale 12.12 adalah dia macam lebih kepada smart fitness tracker lah, iaitu Helu Solar SL05. So nama dia tu memang agak panjang, aku tak pasti kenapa ramai sangat suka guna nama panjang sekarang ni, susah nak sebut dalam video. Okay, untuk smart fitness tracker ni dia menggunakan skrin bersaiz 1.28 inci IPS LCD. Dia ada heart rate sensor, tapi dia tak ada GPS lah. So kalau korang nak gunakan fungsi GPS, korang nak kena connect jam ni dengan smartphone korang. So dia ada aplikasi yang dipanggil sebagai Hello Fit. So dia akan detect lah untuk korang nak gunakan fungsi fitness dia. So untuk bateri dia boleh bertahan sehingga 30 hari untuk penggunaan biasa. Manakala untuk penggunaan dengan heart rate sensor dia boleh bertahan sehingga 15 hari. So bagi aku dari segi dia punya ketahanan bateri agak bagus untuk jam ni sendiri. Untuk dia punya fungsi lain seperti dia ada IP68 water
waterproof. So untuk korang nak gunakan jam ni bawa masuk air, aku rasa memang tak ada masalah langsung. Dan fungsi utama dia ada 12 sport mode untuk korang nak gunakan untuk nak monitor aktiviti korang lah, seperti berlari ke, hiking ke, jogging ke lari sama je kan. And then cycling dan macam-macam lah, korang boleh tengok dekat dia punya fungsi-fungsi tu. Selain tu juga dia ada fungsi music control, dia ada fungsi call reminder, dia ada fungsi apps reminder juga. So misalnya kata kalau ada orang call dekat smartphone korang, dia akan remind dekat smartwatch ni lah. Smartwatch ke? Dia lebih kepada smart fitness tracker lah, macam tu kan. Dari segi dia punya design, bagi aku tak adalah macam terlalu nampak mahal sangat. Bagi aku macam okey lah sebagai fitness tracker dengan harga yang sangat berpatutan kan. So kalau korang nak beli dengan bajet bawah 100, yes. So harga dia aku tengok sekarang ni dalam RM95 ke RM97. Tapi untuk sale sebenarnya 2012 ni korang boleh dapatkan dengan harga RM89.90. RM95 tu pun dah murah. Ini lagi dimurahkan lagi harga, memang sangat berpatutan dan berbalik untuk korang nak beli. Barang seterusnya yang aku nak recommend untuk korang sebagai pengguna iPhone 12 yang dah tak dapat power adapter dalam kotak jualan adalah ini dia Aoki ataupun Anker pengecasan 20W. So Aoki boleh dapat dengan harga RM79, Anker boleh dapat dalam RM75. Tapi aku rasa Anker lagi murah sedikit lah. Cuma ikutlah, kalau korang suka Aoki, korang beli Aoki lah, tapi RM79. Tapi kalau korang tak kisah pasal jenama Anker, sebab dua-dua jenama ni memang berkualiti untuk korang nak gunakan dengan harga yang sangat berpatutan berbanding dengan power adapter daripada Apple dengan harga RM99 kan. So agak mahal lah, tapi ikut korang lah. Kalau korang nak jimat sikit, boleh belilah jenama Anker ataupun Aoki. Dan untuk korang nak cari kabel USB-C to Lightning cable untuk fast charging iPhone korang, korang boleh dapatkan kabel daripada Ugreen dengan harga RM35. So dia punya kabel punya material tu adalah jenis nylon yang bagi aku memang sangat-sangat tahan. Kalau korang nak gunakan dekat luar ke, dekat rumah ke, ataupun korang jenis lasak, yes, aku memang boleh recommend untuk beli kabel daripada Ugreen ni. So harga dia ikut daripada dia punya panjang lah. Ada yang 0.5 meter, ada yang 1 meter, 1.5 meter, 2 meter pun ada. Untuk kabel Ugreen ni dia ada MFI made for iPhone yang memang disahkan kualiti dia daripada Apple sendiri. So korang jangan risaulah kalau nak gunakan kabel daripada Ugreen ataupun power adapter daripada Aoki ataupun Anker tadi, sebab kualiti dia memang bagi aku sangat terbaik untuk third party punya brand kan. Seterusnya pula yang aku boleh recommend untuk korang adalah Poco M3, dan aku boleh gelar Poco M3 ni sebagai phone yang paling berpatutan sekali untuk entry level dengan spesifikasi yang ditawarkan. So banyak kelebihan yang ada pada Poco M3 ni yang aku rasa macam wow juga kan. Antara spesifikasi yang menarik dan juga kelebihan yang ada pada Poco M3 ni, dia menggunakan chipset Snapdragon 662 dengan 4GB RAM untuk kedua-dua storan. So untuk yang 64 dan juga 128GB, kedua-duanya menggunakan 4GB RAM yang sama. Dan yang paling menariknya lagi, untuk Poco M3 ni walaupun dia macam lebih kurang kelas entry level, dia menggunakan 3 kamera, 48MP kamera utama, 2MP makro dan juga 2MP depth sensor. So aku rasa macam susah gila kita nak dapat kan phone yang harga bajet macam ni dengan kamera 48MP. Tapi Poco M3 ada. Yang aku teruja lagi dengan Poco M3 ni, walaupun dia punya phone adalah kelas entry level ataupun kelas budget, tapi dia still ada stereo speaker. So stereo speaker ni macam phone Mirage sekarang pun still ada yang tak gunakan stereo speaker, just menggunakan mono speaker saja. In fact, untuk phone flagship pun masih ada yang menggunakan mono speaker. Selain itu juga dia masih mengekalkan audio jack 35mm dan juga menggunakan bateri sebesar 6000 mAh yang bagi aku memang cukup besar untuk Poco M3 ni dengan pengecasan pantas 18W. Poco M3 ni masa dilancarkan di Malaysia dijual dengan harga bermula RM599. Tapi untuk promosi 2012 Lazada dan juga Shopee, aku tengok harga dia dah turun sampai RM499. So korang dapat jimat RM100 untuk beli Poco M3 ni dengan spesifikasi yang bagi aku cukup padu untuk harga dia. Barang gadget terakhir yang aku boleh recommend untuk korang beli adalah TWS Hello T15. So sebelum ni mungkin korang pernah tengok video aku mengenai Hello GT1 Pro, salah satu TWS dengan harga bajet untuk sound yang okey, sedap. Dia punya bateri pun okey, dia punya kesesaan pun sedap. Cuma dia punya sound quality tu tak adalah macam padu sangat. Kira okey lah, sedap lah untuk harga dia kan. Tapi untuk T15 ni dia ada kelebihan dia yang lagi bagus sedikit lah berbanding dengan GT1 Pro. Harga dia pun macam tinggi sikit lah berbanding dengan GT1 Pro. Dan aku boleh recommend untuk korang beli juga sempena sale 2012 ni, ataupun maybe after sale pun korang still boleh belilah. Antara perkara yang aku suka dan juga kelebihan yang ada pada TWS Hello T15 ni adalah dia punya rekaan yang bagi aku nampak minimal dan juga simple, very straightforward lah. So dia tak ada terlalu macam banyak sangat main dengan color kan. So bagi aku untuk rekaan dia memang just nice. Dengan bateri sebesar 2200 mAh untuk dia punya casing sekali dengan dia punya buds tu, memang boleh bertahan sehingga 60 jam untuk penggunaan sekali dengan case dah. So untuk dia punya TWS tu saja, buds tu saja mampu bertahan sehingga 35 jam. Yang bagi aku,
Kalau korang menggunakan TWS ni, memang korang akan dapat kepuasan bateri memang sangat-sangat best lah. Antara fungsi menarik dengan TWS Helio T15 ni adalah dia ada zero latency dan juga gaming mode. So kalau korang aktifkan gaming mode ni, korang akan dapat rasa pengalaman latency tu lebih lancar lah, which is tak adalah delay sangat kan. And dia juga ada IPX5 water resistant dengan DSP noise reduction dengan sokongan Bluetooth 5.0 dan juga ada Smart Touch. So korang boleh gunakan Smart Touch dia untuk korang nak control play and pause apa semua. Sound dia pun bagi aku agak berbaloi lah untuk harga dia 80 lebih macam tu kan. Sebelum ni aku tengok harga dia dalam RM84 ke RM86 macam tu, tapi sekarang ni korang boleh dapatkan dengan harga RM79 sahaja. So bagi aku, untuk harga RM79 dengan kualiti dia, dengan dia punya bateri dia macam tu, memang sangat berbaloi untuk korang nak beli sempena sale Lazada ataupun Shopee 12.12 ni. So itulah antara barang gadget dan juga smartphone yang aku boleh recommend untuk korang beli sempena sale 12.12 ni, ataupun after sale pun still boleh beli. Cuma nak kena tengok harga dia lah. Maybe ada yang harga lebih kurang dan maybe ada harga yang akan naik sedikit lah. So itu depends, korang boleh check it out nanti after sale, dan aku recommend untuk korang beli masa sale ni lah. Cuma penghantaran tu mungkin akan sedikit lambat lah sebab ramai yang akan beli masa sale sebab harga lebih murah kan. So ya, antara kesemua barang yang aku senaraikan tadi, korang rasa mana satu barang yang paling menarik sekali dan barang mana yang korang akan beli? Korang boleh komen dekat bahagian bawah, dan korang boleh suggest juga barang apa yang patut aku beli ataupun orang lain beli masa sale 12.12 nanti. So just komen dekat bahagian bawah, kongsikan dekat semua orang. So aku rasa itu saja untuk video kali ini, dan aku harap video ni bermanfaat untuk korang semua. Like, komen dan share video ni, subscribe channel aku. InsyaAllah kita bertemu lagi dalam video. Assalamualaikum. Bye.